Kebaikan candle daily. So hari ni saya nak cerita kat korang kenapa saya seorang trader yang suka tengok daily. Daily dengan H4, itulah kegemaran saya. Hari-hari saya buat benda yang sama. Saya akan buat benda yang sama je. Rutin harian saya benda yang sama. Goal. Kenapa dengan goal? Assalamualaikum Assalamualaikum. Yang mana baru masuk ni, Pak Din nak tanya skrin Pak Din clear ataupun tidak. Pak Din nak tanya skrin Pak Din clear ataupun tidak. Kot lah korang nak saya adjust ke kiri sikit ke kanan sikit ke. Sebab saya dah lama tak live guna komputer kan. Clear. Mantap. So before kita start, before Pak Din start before Pak Din start 18k, tanda korang ready. Okay, mantap. Untuk temukan dia, bintang bantu aku untuk menangkan dia. Ini tajuk kita untuk hari ni. Okay guys, so yang mana bermasuk ni, Assalamualaikum. Hai Pak Din, hai. Clear. Mantap. Okay, before Pak Din start, 18k tap like, tanda korang dah ready. Boleh? Color candlestick kurang Pak Din. Color candlestick kurang tak? Ini kalau untuk contoh, color ini paling terbaik. Color ni paling terbaik untuk contoh. Okay, so dalam ni yang mana baru masuk, korang cukupkan dekat Pak Din 18k tap like. Itu tandanya kalau korang dah ready dengan Pak Din. Saya akan cerita kebaikan candle daily. Benda ni, tajuk ni penting lah bagi Pak Din. Benda ni one of the reason why I'm still here. Oish, gitu. Hai Pak Din, Jinul kat sini. Oi, Jinul kat situ. Jinul, rasa kau tak pakai TikTok kau? Dah tak pakai TikTok kau? 18k. Lagi 10k saja. Lagi 10k. Ayo. Korang spam je tap like. Okay? Korang spam je kat Pak Din. So, kenapa Pak Din nak buat tajuk ni? Saya hari ni saya tak trade. Ada zero position saya buka untuk hari ni. Saya ada close position adalah saya withdraw sikit tadi. Tu pun yang lama punya, yang minggu lepas punya position. Sebab apa Pak Din tak buka position minggu ni? Sebab belum ada setup H4 lagi. Belum ada setup H4 lagi yang menarik. Belum ada setup daily lagi yang menarik. Market kan baru buka. So hari ni kan cuti. So kalau kita gelabah, kita terus nak cari setup, selalunya apa jadi? Kita mungkin lah boleh dapat 20 pip, 30 pip, tapi mungkin akan floating. So tak best lah. Tak best. Alright, so ayo guys, cukupkan 18k. Cukupkan dekat Pak Din 18k tap like. Cukup je Pak Din terus start. Semat baik tadi. Tunggu Pak Din reply kat tele. Reply apa tu? Salam Pak Din. Waalaikumsalam. Cepatlah. Kenapa korang lambat sangat malam ni? Sendu market sendu, korang pun sendu. Mana boleh, kita dah nak start, nak perang lah ni esok. Kalau korang tunjuk perangai korang sendu macam ni, tak baik lah. Nanti apa dia? Nanti esok kita sendu gak. Saya nak beritahu kat korang kebaikan yang penting menggunakan candle daily ni. Setup Pak Din, setup LLR. LLR ni apa? Aku dah perang tadi Pak Din. Kau ni Gino suka cakap benda yang tak luar daripada kotak. Saya tak nak jawab Pak Din, harap Pak Din tak boring ajar kita orang. Saya boring lah. Tolong jangan bercakap di luar topik Saya nak fokus kebaikan candle daily untuk hari ni je. So Loris, hihihi. Oh Loris, okay. Comeback ke tak comeback ke, itu letak tepi. Sekarang ni the reason kita buat live ni untuk apa? Untuk kita tahu kebaikan candle daily. So apa saya cakap benda ni? Bayar yuran oi kat Pak Din data like. Itulah tu, lagi berapa K lagi? Lagi 2k. 2k lagi. Ayo. Depo belum agak-agak boleh grow tak? Boleh, tak ada masalah. Pak Din pernah depo 60. Tak ingat Saya jarang depo 60. Saya punya amount depo selalunya, korang nak tahu tak amount depo saya? Saya akan depo yang kecil-kecil yang bawah 100. Saya akan depo 70 dengan 100 je. Dengan 100. Tapi kalau selalunya saya depo 100, saya loss. Kalau saya depo 70 USD, saya grow. Saya tak tahu kenapa. Tu nombor saya. Kalau saya depo kecil Kalau saya depo $100 mesti tak boleh. Tak tahu kenapa. Memang benda tu saya punya ni kot. Pak Din 25 USD grow aci tak? Boleh je. Apa pula tak aci? Dah cukup ke 18k? Hari ni Pak Din nak cerita kat korang tentang kebaikan candle daily.
kebaikan ataupun dah 18k Pak Din. Oi, mantap. So bila dah cukup 18k, saya buang. Saya buang. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim Kena sedekah Pak Din banyak dapat. Kena sedekah Pak Din banyak dapat. Sedekah apa tu? Saya ada je bayar zakat. Kau jangan risau lah. Zakat kawan-kawan saya. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Pak Din ada nak share dengan korang satu tajuk topik. Bagi Pak Din, dia lah ada saya dekat sini. And kenapa saya konsisten? Ada badi satu dia betul. Kebaikan candle daily. Sebab apa saya cakap kebaikan candle daily ni? Sebab daily adalah satu, orang cakap, setup. Sebab itulah kalau korang follow Pak Din, korang follow Pak Din, sehari berapa setup? Saya sehari saya boleh dapat 2 ke 3 setup je. Ataupun 1 ke 2 setup saja. Kenapa saya sehari 1 ke 2 setup? Kenapa saya sehari 1 ke 2 setup? Sebab saya tengok daily saya tengok daily. Bila saya tengok daily, saya akan dapat long term untuk direction. Saya akan dapat satu, orang cakap, arah market untuk hari tu. Dia dah sampai zone tu ke tak? Sebab tu lah kita akan bermain dengan waiting game. Pak Din pakai jin ke trade? Win Sokmo. Mana ada, tak ada pakai jin lah. Pakai mata. Tu kata kalau nak trade ni satu benda lah, kena buka mata. Kalau tutup mata, tak nampak lah. So kita kena buka mata. So, sehari 1 ke 2 setup je. Kenapa sehari 1 ke 2 setup? Sebab daily akan bagi kita direction dalam market. Dia akan bagi tahu kita kat mana kita nak entry, kat mana kita nak exit. And kalau kita dah entry untuk hold, kita kena buat apa? Kita kena tengok candle apa berlaku, candle apa keluar. Okay, so inilah yang saya nak ceritakan. Okay, the point of view, apa yang saya selalu entry. Korang pun tahu kan, Pak Din adalah trader yang menggunakan 100%. 100% pure SNR. Hari ni tak ada mapping goal ke Pak Din? Tak ada. Saya mana ada mapping. Hari ni zone H4 pun tak masuk. Price sideways. Saya tak tahu lah korang buat duit ke tak. Hari ni saya memang tak boleh dapat zone. Sebab H4 tak ada zone. Mana semua ni tak habis cuti lagi ke? Itulah tu. Semua orang tak habis cuti lagi. Sehari 1 ke 2 setup. And apa kebaikan ni saya tunjuk kat korang daily. Sebagai contoh, saya ambil contoh USD card. The reason why kenapa saya masih ada lagi ataupun saya berminat untuk daily ni, saya guna SNRV. Okay, saya guna 100% SNRV. So korang pun tahu kan SNRV pattern macam mana. Ke ada dalam ni tak tahu SNRV buy dengan SNRV sell? Ada tak yang tak tahu kat sini? Ada tak yang kat sini tak tahu SNRV buy ataupun SNRV sell? Cuba komen sikit kat Pak Din. Ada tak yang masih apa SNRV buy ni, apa SNRV sell? Ke semua orang dah tahu lah dalam ni? Kalau semua orang dah tahu lagi bagus lah. Saya boleh jalan terus. Tak tahu. Saya tak tahu. Korang ada ke yang tak tahu? Okay, so dalam market, kalau korang nak tahu, ramai trader. Okay, saya boleh cakap dengan korang dekat harga resisten. Harga resisten, setiap harga resisten, berapa ramaikah trader yang akan buy? SNR je tahu. Berapa ramaikah huruf M dengan huruf W macam? Dengar dulu Berapa ramaikah trader yang akan telinga saya bengang. Berapa ramaikah yang trader akan sell dekat resisten? Saya nak beritahu korang. Bersepah di area resisten, bersepah orang akan masuk sell. Di area support, berapa ramaikah orang akan buy? Bersepah orang akan buy. Berapa ramaikah Jinul? Jangan macam ni Jinul. Kalau nak ni kena fokus janganlah macam tu. Jangan kacau Pak Din. Okay, berapa ramaikah orang yang bila dekat area resisten dia akan buy. Area resisten dia akan buy, dia akan sell. Korang tengok, kalau dia kacau saya tak boleh fokus. Saya sekarang ni tengah pening kepala. So jangan kacau Sebab tu saya kan tak ada moody, saya kena hilang. Saya terus hilang daripada live ni kalau saya moody. So jangan bagi saya moody. Korang dengar elok-elok. Okay, so area resisten orang akan masuk sell. Ramai trader akan masuk sell. Ramai trader bersepah. Kalau korang tengok transaksi forex saja, berapa trilion sehari? 7 trilion US dollar sehari Sehari 7 trilion US dollar. So dekat area resistance SNR ni bersepah. Kalau korang buka how to trade forex, kita tengok kat Google how to trade forex. Okay, kita tengok. Mesti ada punya terselit SNR. Asal slow ni internet. Kita tengok how to trade forex. Kita tengok beduk dia Pak Din. Itulah tu. Kita tengok how to trade forex dekat Google. Berapa ramaikah ada tak dia petik tentang SNR? Apa saya tak boleh ni? Line jam Salam Pak Din. Waalaikumsalam. Apa ni keluar SM?
Okay. So, kita tengok. Ni. Beginner ni. Ni apa? Yang diajar dekat dalam Google, yang diajar dekat dalam social media, yang diberitahu orang. Kalau korang buka YouTube ke apa kan, the most of the trader, dia akan guna apa? Dia akan guna sistem apa? Nampak? Breakout pullback entry. Ni SNR. Ni SNR. Ini apa? Ni SNR juga ni. Support, dia datang kat support, kita buy. Ada lagi tak? Ni how to trade forex. Benda yang paling simple sekali pun, dia orang akan ajar benda ni, SNR. Sebab dia adalah SOP yang paling mudah. SOP yang paling mudah and dah lama dah orang guna untuk buat duit. Tapi persoalan saya, berapa ramaikah yang akan buy dekat resistance and akan pecah? SNR pakai time frame berapa Pak Din? Pak Din akan guna H4 dan daily. Itu saya, H4 daily weekly. Semua time frame yang besar. Kenapa? Ada juga resistance yang kena pecah. Sebab itulah Pak Din create apa? Pak Din create SNRV. So hari ni kita nak belajar tentang SNRV time frame daily. Kita akan petik sikit SNRV dekat time frame daily lah. Alright. Ni tajuk untuk hari ni. Okay. So, korang mesti tak tahu kan. Dalam ni tadi ada yang tak tahu lagi pattern-pattern SNRV ni. Ada yang tak tahu lagi. So, SNRV. Okay. Dalam forex kita ada buy dengan sell. Betul. Ada dua benda ni je. Tak ada pun neutral ke. Tekan neutral korang boleh dapat profit. Tak ada. Waktu sideways korang nak buy sell serentak ke. Tak ada. Hedging apa semua sekarang dah viral kan. Korang jangan ikut pula hedging semua tu. Itu merapu je. Buat. Tu dah jadi apa tau. Hukum apa lah tu. So, SNRV dia ada buy. Okay. Saya tunjuk yang buy punya. So, kita nak buy rule and protocol kita untuk buy. Kita akan buy dekat area mana? Kita akan buy dekat area support, betul? Memang kita akan buy dekat area support. Hukum-hukum. Ni terus waktu weekend Pak Din. Kita akan buy dekat area support. Tak ada pun orang nak beli dekat harga yang tinggi. Siapa nak beli dekat harga tinggi? Kalau dalam dunia bisnes, kalau dunia bisnes, mana ada orang nak beli dekat harga tinggi? Orang takkan belilah dekat harga tinggi. Betul tak? Itu normal. Itu benda yang basic sekali lah. So, orang akan menjual dekat harga yang tinggi. Dekat harga yang rendah, baru orang akan buy. So, dalam forex, kita ada belajar tentang SNR. Support and resistance. So, that support and resistance tu melambangkan harga tinggi dan harga rendah lah dalam market. Iaitu current market price. Alright, so untuk buy, macam Pak Din kata, untuk buy, of course kita akan buy dekat support. Untuk tahu SNRV, apa SNRV ni? Support and resistance valid. So that kita kena tunggu pattern ni. Kenapa Pak Din kata kena tunggu pattern ni baru kita boleh entry? Kenapa Pak Din kata kena tunggu pattern ni untuk kita entry? So, yang pertama, kalau korang lihat, ni untuk daily tau, untuk daily. Yang kalau korang lihat dekat sini, apa yang berlaku dekat pattern ni? Okay, firstly, apa yang korang kena tunggu adalah kawasan kena ada support. Wajib ada satu support. Kena ada support dululah. Untuk kalau nak buy, memang kena ada support. Tak ada support, tak boleh nak buy. Kena ada support. So, katakanlah korang dah nampak satu support level dekat dalam market. Korang dah nampak satu support level dalam market. So, dalam support level ni, dia ada ceritakan dekat kita, sebelum terjadinya support dekat area ni, dia ada buat satu resistance level, iaitu harga tertinggi. Okay. Dekat harga tertinggi, Pak Din nak tanya korang sikit. Biar korang masuk dalam, biar masuk dan tanam dalam kepala korang. Dekat area resisten, harga yang tinggi. Setiap harga yang tinggi untuk terbentuknya resisten, untuk terbentuknya satu resisten, dekat resisten ada apa? Ui, dia lewat laju dia dah tangkap lah. Nanti lama-lama confirm dia tahu. Dekat area resisten, untuk terbentuknya resisten, price kena, dekat price ni ada apa? Dia ada apa? Kotlah dia ada korang ke? Dia ada retail ke? Dia ada, kena ada apa? Yes, dia kena ada seller. Dekat area resistance, setiap dalam market ni, untuk terbentuknya area resistance, dia kena ada seller. Itu protokol dia. Itu benda yang korang kena tahu walaupun benda ni basic, yang menggerakkan benda ni buyer dengan seller. Yang menggerakkan market ni adalah buyer dan seller. So, dekat area resistance, setiap area resistance, untuk terbentuknya area resistance tu, high korang ke, high low korang ke, ikutlah pakai market structure ke. Kalau tak faham dekat market structure tu ada seller dengan buyer pun tak boleh pergi guna juga kan. So, dekat area resistance, mesti ada seller. Wajib ada seller. Kalau tak ada seller, dia takkan turun. Kalau tak ada buyer pun, dia takkan naik. Sebab apa? Dia akan jadi sideways. Untuk hari ni, korang tengok hari ni sebagai contoh, XAU USD, apa yang korang boleh lihat dekat situ? Sideways kan? Sideways kan satu hari kan? So that kita tahu yang apa? Yang
Tidak ada pun buyer. Buyer mungkin ada lah. Itu pun dalam lepas London. Tu pun mana ada 100 pip je dia bagi hari ni. So that kita tahu yang pentingnya kita kena identify buyer dengan seller dalam market. Sebab itulah Pak Din kata untuk hari ni H4 punya zone tak bagi apa-apa pun dekat kita. Sebab itulah tak ada mapping untuk hari ni. Mapping semua long. Semua zone-zone saya semua jauh. So nak ke tak nak, kita kena tunggu breakout berlaku dulu. So area resistance, setiap area resistance akan ada seller, and setiap area support akan ada buyer. So kita tutup dekat sebelah sini, kita nampak ada seller dan ada buyer. Katakanlah dekat time frame daily, korang nampak area support sini terjadinya bentuknya support, and then price terus memecahkan area resistance. Rata-rata trader dia akan apa? Dia akan entry dekat bahagian apa? Breakout pullback entry, betul. Ini biasa. Rata-rata orang, yang mana belum share dekat rakan-rakan korang pergi share dulu rata-rata trader dia akan apa? Bila area resistance terbentuk, dia akan entry dekat bahagian resistance. Bila dia kena breakout kan, terbentuknya pattern benda ni, dia orang akan entry dekat bahagian mana? Resistance yang kena breakout. Tapi dengan Pak Din tak. Pak Din tahu yang bila kita dah membeli, kat situ pun korang dah tahu yang korang dah membeli dekat harga yang tinggi. So konsep bisnes korang dah fail lah. In case kalaulah harga dah bertukar arah. Sebagai contoh apa? Kalaulah resisten itu, resisten yang breakout tu, resisten yang valid. Sekejap lagi Pak Din tunjuk contoh dekat gold. Korang jangan risau. Saya tahu korang nak tengok kat gold kan. Tapi saya buka dulu dekat USD card saja kan. Saya nak tengok ramai tak orang minat. Okay. So, katakanlah korang nampak area resisten ni berjaya breakout support. So that kita tahu yang support bawah sini, buyer dia dah mati. Sebab area support, setiap support terjadi disebabkan ada buyer. And resistance terbentuk disebabkan ada seller. So bila price telah melakukan breakout dekat area support, kita tahu apa tuan-tuan? Kita tahu apa? Kita tahu yang menguasai dia buyer ataupun seller. Cuba komen sikit kat Pak Din. Bila terbentuknya pattern sini, ada resistance dan ada support. Bila berlakunya breakout of support, setiap support akan ada apa? Ada buyer. So, siapakah yang menguasai trend? Cuba komen sikit kat Pak Din. Kenapa buyer pula? Bukan buyer. Yang menguasai trend adalah seller. Walaupun dia buat retracement, tetapi yang break current market price adalah daripada apa? Buyer dia mati. So that kita tahu yang apa? Kalaulah price, in case price datang dekat sini, sebab itulah Pak Din kata, untuk entry breakout tak ada masalah. Untuk entry breakout tak ada masalah. Katakanlah resistance ni kena breakout, zone valid kena breakout. Bila zone valid kena breakout, price akan jadi apa? Dia akan fully respect dalam sini. Sebab itulah ada masalah breakout pullback entry, perap dia belagar. Dia pecahkan korang punya support. Pernah tak korang jadi? Pernah tak? So ini adalah teori untuk daily saja. Baru Pak Din buka teori untuk daily. Sama juga. Katakanlah korang nampak area resistance ini, bila berlakunya breakout of resistance, support bawah sini mempunyai full of buyer. Kenapa dia tak terus roket Pak Din? Kenapa dia akan ada fasa yang dia datang turun bawah? Sebab itulah tempat di mana ada fasa collect order. Ada fasa collect order. Sebab itulah Pak Din ajar korang. Collect order tu benda yang sangat penting tau. Collect order tu benda yang sangat penting. Sebab dia akan ada. Sebab itulah ada bookmap. Ada macam-macam orang createkan satu benda untuk tahu. Kat situ ada order. Kat sini ada order. Sebenarnya benda ni je. Kalau kita baca candle daripada segi movement sahaja, itu dah salah dah. Katakanlah support tu tak valid pun, tapi dia ada movement. Dia nak breakout tak ada masalah. Sebagai contoh Pak Din tunjuk contoh kat korang. Korang tengok dekat area sini. Dekat sini, berapa ramaikah orang dekat Malaysia, dia tengok candle daily, dia akan cakap, this is one yang kita boleh lihat ada movement. Betul ataupun tidak? Dia akan dah dikategorikan sebagai resistance yang ada movement. Sebab kalau kita buka dekat handphone, korang buka, tuan-tuan dan puan-puan buka MT4 korang dekat handphone, korang akan nampak macam ni je. Katakanlah dekat sini tak ada lagi. Korang akan nampak, area resistance ni kita boleh sell. Betul ataupun tidak? Betul ataupun tidak? Kalau kita tutup kat sini, current market price tak ada lagi, dan kita akan nampak, ini ada big movement ni. So, kita boleh cari peluang untuk sell kat area sini. Tapi apa yang berlaku? Kenapa dia breakout? Sebab kalau korang lihat dekat sini, ini untuk buy. Katakanlah untuk sell. Kita kena tunggu price buat apa? Dia kena buat support. Dia kena tunggu support breakout dulu.
Dia kena tunggu support kena breakout daripada apa? Seller atas ni memecahkan area support level. So nampak tak? Kita boleh lihat walaupun sesetengah orang dia akan kata area resistance ni adalah area resistance yang ada movement. Area resistance ni akan ada movement. Tapi why? Big why? Kenapa candle boleh breakout dekat sini? Kalau pecah dia cakap lah ada fake news dan sebagainya. Tapi in the real thing, kalau korang pakar dalam SNR, korang dah learn about SNR, you guys kena tahu tau, bila daily, area resistance dia atas sini. Harga yang tertinggi dia iaitu seller dia ada atas ni. Saya letak R boleh tak untuk seller? Boleh saya letak R sebagai seller and support adalah buyer. Kita letak S sebagai buyer. So, apa sebab tak ada breakout? Betul. And dekat sini saya nak tanya korang, walaupun kita nampak area resistance telah terbentuk secara tiba-tiba, akan tetapi dia tidak ada berlakunya breakout of support. So that belum pecah bawah. Betul. Bila tak pecah bawah, resistance atas sini dia jadi resistance yang valid ataupun tidak? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit untuk Pak Din. Sebab itulah saya create benda lah ni. Saya create untuk orang faham kenapa masih ada lagi orang yang kena manipulate. Buka dalam Google tulis how to trade forex keluar bersepah SNR. Tak valid Pak Din. Bersepah, kau pergi search, tengok YouTube. Ada. Pergi tengok apa lagi. Semua ada tentang SNR. Bersepah tempat. Tetapi kita tak faham konsep. Kita tak faham konsep yang kenapa kita nak beli dekat harga yang tinggi. Kenapa kita nak jual dekat harga yang tinggi, sedangkan yang menguasai sekarang ni buyer yang kuat. Buyer bawah sini, saya boleh cakap buyer bawah sini lebih kuat. Kenapa buyer bawah ni lebih kuat? Kejap sebab saya pernah buy. Kenapa Pak Din boleh cakap dengan korang? Korang nak tahu tak kenapa dia boleh naik sampai atas sini? Nak tahu ataupun tidak? Kenapa korang berhenti tag line untuk Pak Din? Kenapa korang berhenti tag line untuk Pak Din? Saya tak faham lagi lah SNRV ni Pak Din. Aduh, belanya saya. Tak apa, slow. Okay, jangan risau. Jangan risau. Slow. Keep learning, okay? Sebab itulah saya buat live hari-hari. Sama je. Kalau korang lihat lah, kenapa price daripada sini, dia pecahkan area resistance sini lah, korang cakap. Mana kau tahu Pak Din kat bawah sini ada buyer? Kau ni pandai-pandai je. Okay. Saya boleh ambil konsep mudah saja sebab saya pun pernah buy dekat area bawah sini, saya tahu. Saya tahu harga tengah bergerak. So, kalau korang lihatlah area support sini, ni tak sampai tau, saya tengok line chart. Kalau korang tengok area support sini, ada tak resistance yang berjaya kena breakout oleh support? Sini ada satu support. Kalau korang just cakap kat sini ada V, dekat sini ada A, benda tu hanyalah normal. Pergi search dekat Google. Kat Google pun akan ajar kita benda lah ni. Okay, tapi kalau korang tengok betul-betul, dia telah membuat satu breakout level. Bila dia buat breakout level dekat area sini, kita tahu yang kawasan sini mempunyai apa? Position buyer lah. Potensi buyer collect. Bantu Pak Din tag like guys. Potensi buyer collect. Sebab apa? Dia akan datang balik and dia akan collect dekat sini. Lepas tu terbentuklah SNRV. Baru dia collect kat sini, baru dia terbang. Lepas tu dia create pula area resistance. Dia create pula area resistance. Resistance pula tak valid kan. Perap dia pecah. Ramai orang beranggapan yang bila dekat resistance kita boleh sell. Dekat support kita boleh buy. Oh Pak Din ni dia dah junam Pak Din. Dia dah junam ni Pak Din. Yes, dia akan junam once dia dah jumpa tempat valid seterusnya. Dia akan start balik junam sebab dia akan jumpa kawasan yang saya akan hari ni saya nak backtest untuk tengok daily je. Saya takkan precise dekat time frame sebab saya nak ajar korang untuk malam ni yang mana stay dengan saya untuk hari ni punya kelas, saya akan all out bagi tahu korang ataupun bagi korang nampak candle daily. And saya nak korang mulai sekarang carilah satu device yang besar sikit. PC ke untuk korang buat mapping. Takkan nak tunggu saya buat giveaway. Nak tunggu saya buat giveaway, korang pergi masuk dulu. Saya dah deal dengan korang kan. 15k saya buat giveaway. Kau nak apa laptop? Okay, so bila resistance berjaya kena breakout support, so that kita tahu apa? Betul lah kena pakai PC kak? Ya. Kenapa saya cakap kena pakai PC? Sebagai contoh kenapa saya cakap kena pakai PC? Saya boleh tunjuk kat korang directly contoh. Kita tengok ini contoh dekat PC. Korang akan nampak full of daily punya pergerakan.
Kita tengok dekat dalam handphone Kita tengok dalam handphone USD Canada. Kita buka kat time frame daily juga. Kita buka kat time frame daily. Korang akan nampak separuh je kat sini. Korang nampak tak? Korang nampak tak kat sini ada apa? Pergi pula bukaan. Ini pergi buy kat sini. Area sini ada breakout, so kita buy dekat sini. Sini pun kita dah tahu dah. Tengok dekat sini, tak nampak tau. Kalau korang tengok kat sini, resistance ni tak berjaya pun breakout support. So once dia reverse kat sini, dia boleh kembali balik ke support bawah sini. Itulah Pak Sudin, beda handphone dengan PC. Ya betul. Memang kena pakai dekat PC. Korang nak trade dah lama ke, korang dah otai ke, korang Android ke apa ke, itu lantak. Tapi tolonglah pupukkan semangat untuk korang pakai PC. Ya, faham. Tak semua orang mampu. Tapi kalau dah grow account tu, beli-belilah. Ingatlah sama untuk long term. Okay, so kenapa dia boleh reverse Pak Din? Resistance ni kita dah tahulah, resistance ni tak valid. Sebab apa? Sebab dia tidak berjaya breakout support. So that kita tahu yang area support sini tidak pun mempunyai apa? Tidak pun mempunyai breakout kat bawah. So that resistance ini kena bocor. Tapi yang menarik macam Pak Din lukis dekat atas ni, untuk kita re-entry, di bahagian resistance tidak ada masalah. Sebab Pak Din pernah ajar korang apa? Once kita dah pernah masuk buy, kita akan keluar dekat area mana? Kita dah masuk reverse, kita kena keluar dekat mana? Cuba komen sikit. Masuk reverse. Keluar kat mana? Takkan keluar kat pintu rumah Pak Din pula. Lain lah tu. Keluar apa? Masuk reverse, keluar kat mana? Reverse juga. Yang mana dalam ni yang korang rasa korang tertinggal ke apa ke, korang komen je reverse. Korang acah-acah je ikut orang ni. Jangan risau. Lama-lama kelamaan saya akan ulang and keep benda ni. Amin, semoga minggu ni bisa grow kembali. Laptop bekas pun dah murah, tak apa. InsyaAllah, amin. Okay. Masuk R, keluar R. Bukan masuk R, keluar R. Masuk S, keluar R. Masuk reverse, keluar reverse. Kena faham benda ni. Kalau masuk R, keluar R tu lain dah tu. Masuk reverse, keluar reverse. Sebab apa masuk reverse, keluar reverse? Sebab reverse adalah TP kita. Once price dah reverse dekat area support, dia akan cari dekat daily. Dia akan cari dekat area daily. So, sekarang ni resistance ni bukan resistance daily dia. Yang ni dia create dekat current market price. Yang ada resistance daily dia dekat sini. Sebab itulah kalau korang lihat, support ni kena breakout tak? Support kena breakout tak? Support level ni kena breakout tak? Kena breakout. BO area. Walaupun dia breakout area sini, mustahil dia akan reverse. Lepas tu Pak Din kata, jangan tertipu daya dengan breakout. Jangan tertipu daya dengan breakout semata-mata. Percayalah harga. Percayalah long term punya direction. So ini ada breakout area, and atas ini ada resistance. Ada resistance level kat atas ni. Ada resistance level. Ada tak resistance level atas ni? Ada. So bila resistance ni price berjaya kena breakout, price berjaya tendang harga support di breakout area sini, kita tahu yang atas ini potential untuk apa? Boleh masuk sell. And sekarang ni dia dah running lah. Ini hari Jumaat, hari tu kot dia masuk. Dah running sekitar 65 pip. SD card ni kan slow kan. So yang mana nak belajar pattern ni, saya ada juga share e-video kat dalam channel. Pak Din ada share je kat dalam channel. Yang mana belum follow Pak Din, follow Pak Din sekarang. Yang mana belum follow Pak Din, follow Pak Din sekarang, boleh tak? Yang mana belum follow saya, tekan je follow atas ni. Yang mana belum follow Pak Din, follow Pak Din sekarang. Saya nak korang follow saya sekarang, boleh ataupun tidak? So kalau korang dah follow saya, korang tekan je dekat profile saya, nanti akan keluar ni. Korang tekan dekat bio saya. Pak Din pakai broker apa? Saya pakai banyak broker. Korang tekan je Din King Flip Public ni. Dekat bio saya ada apa? Ada ni kan. Korang tekan je dekat sini. Nanti akan terus dibawa masuk ke dalam Linktree. Make sure logo terapung So nanti akan terus dibawa masuk ke dalam channel Pak Din. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Bila dah masuk, korang tekan dekat e-video ni. E-video ni lah yang Pak Din terangkan tentang SNRV ni. Korang tengok atas bawah. Terima kasih. Jangan bagi Pak Din gift. Pak Din tak nak gift. Tapi kalau nak bagi single, okey. Ini boleh atas bawah baik. Untuk ni contoh kalau korang dah buy kat sini kan. Saya buy kat bawah sini tau, 300 pip. Tapi saya dah TP lah. Ni baru running 60 pip.
Okay. Saya bagi je USD card korang tak percaya. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Kalau korang tak masuk, korang dah haka dengan saya. Tak, kita tengok USD Canada. Saya dah bagilah, Zencel dah running. Rupanya saya bagi dah. Saya pun tak entry. Melengung bai. Ini waktu buy. Tengok buy. Daripada bawah sini. Fram. Dah sampai. Dah kena TP lah pun. Dah kena TP lah. Rupanya saya bagi sell. Saya tak entry bai. Hari ni tak ada bagi pun. Dia junam hari Jumaat hari tu. Hari ni dia gerak. Hari ni dia bergerak. Dia junam hari Jumaat hari tu. Menggambar waktu kecil ke. Saya tu saya cakap kat korang. Kalau ada problem, korang boleh check saya. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang channel Pak Din. Hari ni saya nak 11,900. Adakah sama? Confused sikit. SNR breakout dan SNRV reverse. Tak sama lah. Kalau breakout, price akan breakout. Dia akan breakout dekat area resistance level. Dia akan breakout and bila dia buat pullback, baru kita akan entry. Ini SNRV breakout. Kalau SNRV reverse, dia macam ni. Dia reverse. Check pukul 4 tadi kena palau. Sebab hari ni saya pergi makan. Saya cuti kat. Baik cuti kan. Saya pun counter. Saya counter kat diorang ni. Saya pergi cuti. Saya bukan ada apa-apa pun. Hari ni tak ada apa pun. Alah boleh lah 40 pip merasa-rasa. Tu pun sideway. Aduh saya tak tahu lah. Dia makan duit orang baik kalau sideway macam tu. Gentle. Saya dah ada pengalaman lah. So setakat ni kalau siapa yang belum screenshot, nak screenshot nota ni, korang boleh screenshot. Breakout body tapi masih dalam zone, kena valid juga lah kan. Breakout body tapi masih dalam zone. Breakout body boleh valid jugalah. Pak dia bantu saya recovery pak. Recovery apa tu? Boleh insyaAllah. Kalau korang dah clear, saya nak tukar kepada chart gold. Tapi itulah sayang, saya dah lukis-lukis banyak-banyak ni. Saya dah jadi sayang lah. Saya nak tukar kepada gold. Orang tak berminat lah. SD card tak guna korang ni memilih sangat. Anda gold ATV. Korang memilih Saya lost 1,006 pak. Sikit gitu. Saya lagi banyak. Allah banyaknya. Gold kat mana dah? Mantap gold. Anda memang the legend. Tapi kalau gold untuk hari ni, saya buka daily je lah. Sebab saya akan ajar korang hari ni kebaikan candle daily saja. Bantu tap-tap like kat Pak Din. Bantu tap-tap like kat Pak Din. Pak Din nak malam ni, korang ajar dia tulis teks. Pak Din nak malam ni, kita hit 100k tap-tap like. Tap. Baru saya live 30 minit. Tap-tap like 100k. 100k ngam lah. Untuk Pak Din. Korang relax dalam ni. Korang standby saja. Saya dah buka chart gold. Saya kalau dah buka chart gold. Itu saya cakap hari ni Sifu M1 dia bagi atas bawah. Sifu M5 dia memang akan entry punya. Dia floating sekejap 3-4 jam. Gold junam guys 40 pip. Orang lain dah MC punya sideway. Saya tahulah. Lagi gold tu sideway lagi orang akan tekan. Lagi kuat gold tu sideway, lagi orang akan tekan. Saya tahu. Sekejap kebaikan. Kita punya tajuk kebaikan candle daily. Alright. Sudah-sudahlah bagi kat Pak Din gift. Korang ni. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Saya pun dah buka kat gold lah. Sebenarnya saya nak buat e-video tentang daily ni. Sebab hari ni fokus utama saya untuk on live adalah untuk apa? Fokus utama saya on live adalah untuk ceritakan dekat semua student saya. Kalau yang mana baru masuk pun saya dah anggap korang student saya. Sebab niat saya nak tolong korang. Okay. So saya akan cerita dekat korang kebaikan candle daily. Apa itu kebaikan candle daily? Apa dia? Sebenarnya kalau korang jadi trader yang sebenar. Trader sebenar jadi macam mana? TYS, trader yang sebenar. Kita buat kelakar sikit, buat lucu. Trader yang sebenar dia takkan trade punya. Dia takkan trade buat hari ni.
TYS, trader yang sebenar. Hai Pak Din, hai. Trader yang sebenar dia takkan trade hari ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada masuk zone pun. Saya nak tanya korang hari ni channel-channel yang mana geng-geng yang selalu suka post 100 pip, 200 pip, diorang punya setup tak banyak, hari ni diorang takkan bagi setup pun kat korang. Sejujurnya apa yang saya nampak je hari ni, budak-budak Tok bagi signal tadi. Tu kan Tok tu cucu dia, tu scalping yang dia bagi. Mostly orang yang guna zone H4 tu pun mapping Tok tu, mapping tu dia bagi. Mapping tu dia bagi tau. And then dia dah masuk zone. So dia kena bagi. Macam Pak Din kena tunggu dia breakout dulu. SOP Pak Din lain. So dia bagi je. Orang yang guna betul-betul zone H4 ataupun accurate H4 zone, dia orang hari ni takkan ada position pun. Sebab daily, hari ni adalah last candle daily kat sini. And H4 dia jadi apa? H4 dia sampai ke sekarang tak ada confirmation lagi Pak Din rasa. H4 dia mana ada apa-apa. Confirmation tak ada lagi bye. Adalah ni dah breakout lah. Tapi itulah. Kalau saya entry sekarang saya tak bijak dengan sideways atas bawah, atas bawah, atas bawah. Sekarang ni price memang ada dekat daily. Sebab tu lah Tok sama je Tok bagi buy. Saya nak tunggu retracement dalam zone. Saya masih nak tunggu retracement dalam zone. Tapi tak ada. Tok bagi H1. Mungkin aku. Saya tak tahu. H4 ting tong. Kau bayangkan H4 dia atas bawah, atas bawah, atas bawah. So jam lah kita. Kita jam. So lebih baik kita belajar. Kita belajar lebih baik. So apa yang Pak Din nak ceritakan untuk korang tentang kebaikan candle daily ni? Kenapa Pak Din nak cerita kat korang tentang sekejap saya nak minum air sekejap. Harga pula. Kenapa Pak Din nak cerita kat korang tentang kebaikan candle daily? Secara contohnya hari ni pun, sekarang ni pun ada kat candle daily. Okay. So candle daily ni kalau korang lihat, dia banyak dia banyak pergerakan. Dia ada banyak pergerakan. Kenapa breakout ni tak ambil? Kenapa? Orang jadi tertanya-tanya. Orang jadi tertanya-tanya dekat mana kawasan yang valid, dekat mana kawasan yang tak valid. Sebab Pak Din guna SNR, fully SNR 100%. Saya tak guna supply and demand. Walaupun saya belajar tapi saya tak pakai pun. Buat apa saya nak ajar benda yang saya tak pakai and saya tak mampu pun buat profit dekat situ. Saya akan ajar orang tentang apa yang saya pakai yang saya boleh buat profit. Bukan saya tak ada result untuk withdraw. Saya dah tunjuk kat korang kan hari tu kan. Saya nak buka account investor buat masa yang terdekat ni lah. Buat masa terdekat ni saya akan open account investor 100k. Saya tengok kalau siapa yang berani follow, depo lah 100k tapi ikut korang kan. Ikut korang nak depo account fund ke, wallahu alam ikut korang. Okay, so the great thing, kenapa saya nak ceritakan benda ni, sebenarnya kalau korang nak tahu, kalau korang guna SNRV, dekat time frame daily pun, SNRV daily, korang dah dapat kan, tak banyak zone tau. Korang tak dapat accurate zone pun. Tak accurate zone pula. Korang tak akan dapat banyak zone pun. Tapi zone korang tu, mungkin dalam seminggu, kalau macam Pak Din masih lagi lah aku gunakan H4. Kalau aku guna piau fully 100% candle daily, saya cakap dengan korang, tak banyak pun setup saya. Seminggu saya boleh katakan 2 ke 3 setup saja. Besar betul. Sebab SNRV daily ni semua accurate. Korang boleh tengok, cek sendiri. SNRV daily semua accurate. Sebagai contoh Pak Din bagi contoh. Untuk buy, untuk SNRV buy, sebab korang pergi backtest lagi. Benda ni kena backtest. Kalau tak backtest susah. Kita tak boleh nak tolong. Saya tak boleh tolong korang dekat situ. Korang kena tolong diri korang. So sebagai contoh, area resistant, saya kena lukis kat korang. Kalau saya tak lukis, susah korang nak ingat. Kena tunggu apa Pak Din? Ketap. Apa yang ketap ni? Sabar lu. Ketap. Alright. So, apa yang you guys boleh nampak dekat sini? Sini adalah pattern di mana SNRV sell tu betul ke dekat dengan price. SNRV mana ni? Subsap. SNRV sell tu betul ke dekat dengan price? Apa yang dekat dengan price ni? Mana atas ni ke? Apa atas ni ke apa? Korang ni kalau tanya saya, tolonglah. Saya pening. Saya ada masalah. Betul lah ni ada SNRV juga. Memang ada pun, sebab tu saya cakap jauh lagi kalau nak sell. Santai dulu.
Okay. So, kalau korang buka dekat time frame daily, kalau korang buka dekat time frame daily, nak tak kita sama-sama? Nak tak sama-sama kita marking semua SNRV yang ada dekat dalam market? Semua SNRV yang ada dalam market kita marking. Boleh tak? Boleh ataupun tidak? Boleh So, yang pertama, kalau korang lihat dekat area sini, area yang paling terdekat, boleh on saja. Mantap. Area yang terdekat. Pak Din nampak area ni sangat menarik. And saya akan selit-selit sikit advance. Boleh. Mantap. Saya akan selit sikit S1. Capacity kuat sikit. Okay, so. Saya marking S sebagai support saya marking S sebagai support. R sebagai resistance. Kau jangan keliru pula. Okay, so dekat sini ada satu support. Support yang lama. Bila korang tengok support yang lama ni, ini pun saya kena tulis ni, nanti tak faham. Apa benda orang tua ni lukis ni? R. Sekejap. Bagi saya completekan set saya dulu. Set tak complete ke guys? Kira macam ni lah. Kalau korang order MACD, order order yang set dapat alakat. Mana tak mengamuk ni kan? Mengamuk lah. Aku mengamuk. Order ni dapat lain. Itulah MACD. Saya selalu kena macam tu kat MACD. Entry. Okay. S. Boleh copy tak ni? Tak boleh bai. Oh, ni dia ada clone. Oh, tak ada. Okay. Sini ada support. Saya selalu kena macam tu kat MACD. Saya antara selalu kena, makanan saya tak sampai. Order lain dapat lain. Itulah. Resistant. Esok saya nak pergi MACD lah. Entry. Ya Allah. Boleh makan KFC. KFC saya baru makan ni baru-baru ni. Kelakar kat borak-borak KFC MACD bai. Sambil-sambil tu. Okay. So, Pak Din pun dah lukis untuk korang. So, sambil-sambil kita backtest, kita tengok apa yang zone ni bagi dekat kita. Apa yang Pak Din selalu buat dekat daily ni. Apa yang aku selalu proses hari-hari ni. Macam mana nak jadi Pak Din Aku tanya tu kan, cara nak jadi Pak Din. Sini saya tunjuk korang. Cara-cara jadi Pak Din. Boleh? Okay. So, yang pertama, kalau korang lihat zone yang dia tengah naik sekarang ni, ataupun zone yang dia tengah reverse ni adalah zone di mana? Suatu ketika dulu dia pernah create satu support area dekat sini. So that kita tahu apa? Harga dekat sini valid ke? Itu tanda soal. Valid ke support dekat bawah sini valid ke? Sebab apa Pak Din kata support bawah sini valid ke? Sebab kita kena tunggu apa? Okay, kata kalau you guys nak tengok support valid untuk kita buy, untuk kita entry, kita kena tengok resistance kena breakout. So yang pertama kalau kita lihat dekat sini, korang jangan keluar sebab sekejap ada benda penting. Dekat sini macam mana korang nak marking dia? Saya tunjuk kat korang. Ini bersepah SNRV, sini pun bersepah SNRV. Kalau korang keluar, saya tak boleh ajar. Korang just nampak, benda ni sama je. Sama. Kalau kena hadap, nanti katalah aku scam. Okay, so jangan keluar. Duduk dulu dengar. Okay, ni saya cakap betul ni. Kalau ini SNRV banyak macam mana nak pilih Pak Din? Kenapa dia tembus? Ada sebab dia. So, kalau korang lihat, kebenaran rekod Sifu, silakan. Jangan jual dia dekat Shopee. Kalau nak jual kat Shopee, buat harga mahal sikit, bai. Jangan jual harga RM15. Tak ada nama lah aku. Kau dah lah. Jangan nak jual-jual mahal sikit Aduh, nak jual RM15. Macam mana korang nak dapat untung? Bisnes pun tak betul. Tengok sisi Pak Din. Mahal sikit lebih baik. So, kalau korang lihat dekat area sini, resisten atas sini, price berjaya buat breakout. Price berjaya tenang harga. So, ada tak pattern kita yang kita cuba lukis ni? SNRV yang Pak Din bagi tahu dekat korang ni. Ada ataupun tidak? Kalau ada, tekan nombor 2. Bila resisten, setiap resisten akan ada apa? Akan ada pelabur, iaitu seller. And setiap support akan ada buyer. Setiap support akan ada buyer. Kalau tidak ada buyer dekat sini, dia takkan terbentuk pun area support. Dia takkan terbentuk pun area support. Betul-betul nombor 2. Mantap guys. Korang respon adalah tanda korang catch up dengan saya. So, bila support bawah sini, kita tengok first time dia datang, dia tak boleh pecahkan area resistance. Dia adalah. Kalau tanya Pak Din, kalau dia macam breakout kecil-kecil ni, itu kena hati-hati sikit. Make sure breakout yang macam ni yang solid lebih baik. Yang solid lebih baik. Bukan janda lebih baik yang solid lebih baik. Yang perawan kita minati. Okay. So, bila resistance, setiap resistance akan ada apa? Akan ada seller. Bila ada seller, kalau korang lihat di area sini, ada 2 seller. Seller yang agak besar lah bagi Pak Din.
Atas ni dua resisten. Tak terbentuknya resisten, tak adalah seller dekat atas tu. So ada seller dekat sini. Apa yang korang lihat daripada start support bawah sini dia naik, dia adalah punca di mana seller 2 ekor ni mati. Dia adalah punca di mana dua resisten atas ini mati. Allahumma salli ala Muhammad. Dia solid tau. Dua setiap resisten ni akan ada seller. Bila berlakunya breakout of resistance, so that kita tahu apa? Kita tahu yang support bawah sini mempunyai tekanan buyer yang sangat tinggi. Buyer hidup betul. Okay, sebab itulah Pak Din kata, you guys kena tahu pattern ini. Kita nak entry, bukan senang-senang je korang buka MT4. Kalau korang ni saya tahu. Kita tengok dekat Google. Google ada SNR macam mana. For beginner, breakout pullback entry. Kalau semudah ini korang trading, semua orang boleh buat duit. Tapi tidak seller tinggal ya betul. Kalau korang kena tahu SNR yang dia valid ataupun dia nak respect dekat area situ, dia kena melakukan breakout dekat area resistance. Setiap resistance dia akan ada seller. Okay, so bila berlakunya breakout, price support sini mempunyai tekanan buyer yang sangat tinggi. So kita tengok hari Jumaat tak silap Pak Din, dia dah pernah reverse dah. Dia dah pernah reverse dah dekat sini. So area sini dia bagi berapa pip? 200 pip. 200 pip. Yang pertama lah kita guna daily. Kita kira je daily. Kita tak banyak setup tapi kita tengok win rate. Pak Din akan buka calculator kat sini. Kalkulator. Untuk nampak lebih menarik Okay, sekarang ni 200 pip. Zone yang pertama kita dapat 200 pips. Okay, so kita ke tepi balik. 200 pip. Okay, so kita tengok another pair. Pula. Kita tengok another zone. Ada tak lagi zone SNR valid yang terdekat? Kalau guna dewan je tanpa precise zone, tak apa ke? Boleh je, tak ada masalah. Tapi zone besar lah. Sebab itulah saya buat sistem apa? Saya ajar korang precise. Saya ajar dalam channel saya cara nak precise zone. Sebab itulah ada e-video kat dalam channel Pak Din. E-video ni lah saya ajar korang cara nak precise. Menyesal saya buat video ni. Nanti korang tak tengok pun. E-video ni lah cara nak precise zone. Cara nak perkecilkan zone. Alright. So, kalau korang lihat dekat area sini, sama juga. Kita jangan tukar. Kita pakai daily je. Kita tengok daily boleh bagi kat kita berapa win rate. So, kalau korang lihat ini yang pertama. So, saya pun buang lah. Tak nak bagi kacau kan. Tak nak bagi kacau, saya buang yang ni. Ini zone ni saja kita dah dapat 200 pip. 200 pip. Untuk daily saja kita tengok. Macam Pak Din cakap dengan korang. Ada satu situasi yang agak kelakar dekat sini. Kenapa kelakar? Pak Din nak menipu ni. Ni semua ada SNR valid. Macam mana kita nak pilih? Itu dah jadi tanda soal. Okay? Tanda soal lah dekat sini. Oi, ambil kau ada 3. Takkanlah nak cantumkan kan. Sebab tu Pak Din kata jangan keluar lagi. Sebab kalau korang just hafal benda ni, ni basic. Tapi advance dia korang takkan tahu. Kalau nak ambil ni 200 pip saja zone. Pak Din kaki cautut apa ni? Saya doakan awak semoga saya dah lah hari ni demam tapi saya still buat live berani Saya doa betul. Orang tengah sakit ni kalau doa makbul baik. Saya tak tahu doa yang tak baik pun tahu. Okay, so kalaulah korang nampak dekat area sini, price ni ada banyak support betul. Price ni ada banyak support. Sini ada satu support. Saya nak check bro bahagia kat ni. Waktu orang kerja, tengah kerja jaga elok. Orang demam tau. Menyepak ibu tahu. Tak menyepak kena sepak hari ni. Okay. So, kalau korang lihat dekat sini ada 3 support. Bukan koyak tapi bangang. Bodoh, tak ada otak. Area resistant. Sini ada 1 resistant. Sini ada 2 resistant. Saya hari lain boleh layan. Tapi orang tengah demam. Hana boleh buruk. Okay. So, kalau korang lihat dekat sini, setiap support ni, nampak tak? Dia breakout tau. Dia breakout resistant. Dia breakout resistant. Dia breakout 1 resistant. Dia breakout 2 resistant. So, kita tahu yang setiap support sini, adalah support yang valid. Ketiga-tiga lagi satu lah atas ni, sorry. Lagi satu dekat atas ni. Resistance sebelum. Senang cakap. Dia dah jadi banyak zone. Dia dah jadi 3 zone SNR yang valid.
Okay, dia dah jadi 3 zone SNR yang valid dekat sini sebab ketiga-tiga support ni semua breakout. So kita dah jadi apa? Memanglah kita akan entry dekat dalam zone, betul? And price ni pun dah reverse. Tapi persoalan dia dekat manakah yang kita akan pilih dan dekat manakah yang akan dia ambil. Syafakallah Pak Din. Yang kat manakah yang dia akan ambil? Kat mana dia akan collect? Itu dah jadi tanda soal. Dekat mana Dekat mana saya memang masa semua saya demam sebenarnya. Okay, so kita dah jadi tanda soal. Tapi kalau korang tengok area resistance yang paling besar ataupun yang paling terdekat dekat daily, yang paling solid lah senang cakap. Korang akan nampak atas ni, betul. Korang akan nampak resistance atas ni. Punca kenaikan betul. Bijak bah abang ni. Abang ni bijak. Setengah orang dia akan cakap punca kenaikan area ataupun punca breakout dekat area sini tau. Dia akan cakap area sini. Sebab daripada support sinilah price start muncul untuk breakout. Tapi korang cuba check balik support manakah yang pertama waktu daripada dia create satu resistance ini, yang manakah yang pertama yang berjaya dia create satu support buyer daripada sini and dia terus pecah. Yang manakah? Yang manakah? Yang manakah? Yang bawah sekali. So that sebenarnya kedua-dua support ni tak dikira sebagai support yang valid pun. Kedua-dua support ni tak dikira sebagai support valid pun, nampak? Sebab tu Pak Din kata penting ada ilmu. Bawah Pak Din, betul. Kalau in case rapat macam ni kena baca tau. Kena baca. Kalau tak baca mampus. Kalau tak baca jadi macam beruk jadi lah. Dia pandai sangat lah tu trade. Dia trade gak tu. Dia trade gak. Saya kenal. Saya memang banyak haters pun daripada dulu lagi. Apa yang dikacau saya pun tak tahu. Nak kata aku SL kan orang, aku pun tak SL. Masalah dia pun tak tahu. Tak ada tengok orang bahagia kot. Tak ada tengok orang bahagia. Bahagia sikit dia kacau aku. Lepas tu terus senyap. Terus senyap. Kena maki terus senyap. Kena pukimak sekali terus senyap. Kau jangan jadi macam dia kau jangan jadi macam dia. Saya bukan tak lekuk. Saya tengah demam. Bila saya tengah demam, emosi saya lagi teruk. Okay, so support kat sini. Ni resistance atas sini. Nama pun beruk. Dia beruk dan dia bahagia. Tahulah, doakanlah dia. Doa baik-baik je untuk dia. Jangan doa buruk-buruk. So terjadinya support kat sini. Bila berlakunya breakout of resistance, kita tahu apa? Kita tahu yang support bawah sini mempunyai tekanan daripada yang buyer sangat tinggi. So nampak tak? So bila breakout resistance, seller dia dah mati. So buyer dekat sini yang punca kuat yang dia breakout. Buyer dekat sinilah punca dia buat breakout. Buyer dekat sinilah punca dia breakout area resistance ni. Sebab area resistance akan ada seller. Boleh buy ke kalau masuk zone buy? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun zone buy tu. Tak ada salah pun. Memang zone buy tu untuk buy. Tapi hari ni H4 tak bagi kat Pak Din confirmation. Sebab tu lah Pak Din tak entry. So zone yang kedua, saya tak precise. Saya malas nak precise. Saya ajar yang precise. Kalau korang nak belajar, korang pergi masuk dalam channel Pak Din. Yang nak precise, yang yang mana belum follow saya, follow. Dah follow saya, korang tekan dekat profile Pak Din. Tekan dekat profile Pak Din, nanti tekan je dekat link tree dekat bio sini. Ini Q&A. Tekan je link tree ni. Nanti akan keluar satu link tree colour biru tau. Nanti akan keluar satu link tree colour biru ni. Make sure logo terapung. Tekan je Dan King Flip Public ni. Nanti akan terus dibawa masuk ke dalam channel Pak Din. Dalam channel Pak Din, jangan buang masa. Korang tengok je video ni. Tolong habiskan korang punya 7 minit dengan perkara yang berguna. Janganlah scroll TikTok. Kalau korang rasa korang nak berjaya, ambillah masa 7 minit ni. Sebab ini bukan ilmu biasa tau. Kenapa Pak Din kata bukan ilmu biasa? Sebab kalau ilmu biasa, dia akan ajar apa? Dia akan ajar benda ni. Dia akan ajar breakout pullback entry. Tidak. Saya tak ajar pun benda tu. And ada lagi satu lah. Ini korang boleh tengok. Ni sama je. Yang ni dengan situasi dia dekat sini tadi sama je. Bila terlampau banyak support yang breakout resistant, dia akan jadi macam ni tau. Kita akan pilih yang paling bawah ni.
Korang pergi tengok video ni. Okay. Ni adalah lagi satu. Ini NZD Canada. Junam kau terus. 270 pip. Okay. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Korang tekan je kat link tree ni. Dan King Flip Public ni. Pak Din target. Pak Din punya channel malam ni 11,900. Dah follow Pak Din. Dah join. Nak malam 12 AM setiap hari Pak Din. Alert nak call awet ke? Nak alam? Tak lah. Oh, kau perasan setiap malam ke-12 akan ada bunyi jam. Kan, tu jam ni. Yang mana belum masuk, pergi masuk sekarang. Tekan je Dan King Flip Public ni. Nanti akan terus dibawa masuk ke dalam channel Pak Din. Okay. So, saya nak cerita lagi Saya nak cerita lagi tentang something yang menarik. Something yang menarik. Apa yang menarik? Ada lagi guys. Ada lagi. So, yang ni semua reverse. Yang ni semua reverse. Situasi yang saya cakap ni semua reverse. Reverse daily. Price ni berlaku and dia reverse. Ni berapa pip?